Assalamualaikum. Hai semua. Apa khabar? Dah lama tak jumpa cikgu kan? So, hari ni kamu semua akan bersama-sama dengan cikgu untuk slot matematik UPSR. Okey. So, before cikgu start, cikgu nak tanyalah kepada pelajar-pelajar, murid-murid sekolah rendah yang baru memulakan sesi persekolahan. So, macam mana? Dah lama tak pergi sekolah kan, so mestilah lebih excited kan, nak jumpa kawan, nak jumpa dengan cikgu dan macam-macam benda lah yang kamu nak buat dengan kawan-kawan kamu dekat sekolah kan. So cikgu harap semangat yang kamu ada semasa kamu pergi sekolah, kamu teruskan semangat tu dengan cikgu untuk sesi matematik pada petang ini. Okey, so macam biasa untuk matematik bersama dengan cikgu Adila, cikgu akan menyentuh hari ini tentang tajuk ruang tahun 4. Okey. So, before cikgu pergi dengan lebih lanjut, kita kenali dulu apa itu sudut, sisi dan bucu. Okey. Sebelum cikgu mulakan, cikgu nak lukis sikitlah. Okey, supaya kamu dapat gambaran. Alright. So, dekat sini cikgu nak lukis satu bentuk segi 4. Okey. Okey. So, kamu tengok kat sini ada segi 4, tapi ini segi 4 apa? Ini segi 4 apa? Okey, cuba tengok betul-betul. Tengok setiap sisi, adakah setiap sisi dia sama? Tidak kan? So, bila setiap sisi panjang dengan lebar dia tak sama, maksudnya ini ialah segi 4 tepat. Okey. So, hari ni cikgu tunjuk segi 4 tepat dulu. Sebab apa? Sebab panjang bagi yang bawah ni, yang garisan mendatar ni tak sama dengan panjang bagi yang ni, ukuran bagi yang belah atas ni. So, bila tak sama, kita akan panggil dia sebagai segi 4 tepat. Alright, tadi cikgu cakap, cikgu nak ajar kamu ataupun nak tunjuk mana sisi, mana satu bucu dan mana satu sudut kan? Alright. So, dekat sini kita tengok satu-satu ya. Okey, kita tengok sisi dulu. Mana satu sisi dia? Okey. Sisi ni ialah garisan-garisan yang ada bagi sesuatu bentuk. So, tunjuk kat cikgu yang mana satu rasa-rasa. Okey, sisi yang ada kat sini ialah ini. Okey, ni kita panggil dia sisi lah ni. Okey, yang bawah ni pun sisi. Maksudnya satu garis ni yang menyambungkan antara satu sama lain, itu ialah sisi. Yang ni pun sisi. Dan yang atas ni pun sisi. So, kita kira berapa sisi? 1, 2, 3 dan 4. Alright. So, kita dah kenal mana satu sisi. Okey, contohlah kat sini cikgu tunjuk. Okey. Contoh dekat tangan cikgu ni dia ada satu kertas tau. Ada satu kertas cikgu bawa ni. Okey, mana dia punya sisi? Mana dia punya sisi? So, sisi ni ialah ni. 1, 2, 3 dan 4 yang tepi ni. So, garisan-garisan yang bersambung antara satu sama lain, kita panggil dia sebagai sisi. Alright. So, sisi kita dah kenal. So, sekarang ni cikgu pergi yang kedua, iaitu bucu. Okey, bucu ialah ruang antara dua garisan. Okey. So, mana satu ruang antara dua garisan? Okey, so kita cari dulu mana garisan. Okey, ni garisan ni sama dengan sisi tau. Okey, so cikgu lukis balik Cikgu padam dulu supaya kamu nampak. Alright. So, cikgu dah padam yang cikgu conteng tadi. So, ruang antara dua garisan. So, kita ambil garisan pertama yang ini. Okey, garisan kedua yang ini. So, bila ada ruang di antara dua garisan, okey, ini kita panggil dia sudut. Alright. So, dekat sini sudut dia ialah sudut tegak. Sebab apa? Garisan yang bersambung ni adalah dalam keadaan tegak. So, nanti kita akan pergi satu-satulah. Sudut pun dia ada banyak jenis. So, sekarang ni untuk segi 4 tepat, garisan ataupun sudut yang ada ialah sudut tegak. Alright. So, berapa sudut tegak yang ada bagi suatu segi 4 tepat?
Kita kena tengoklah mana ruang di antara dua garisan. So, kat sini. Right, kat sini. Dan dekat sini. So, dia ada berapa? 1, okey, 2, 3 dan 4. Tu je cara nak tengok dia senang je. Kamu cari dua garisan dan kamu tengok ruang di antara kedua-dua garisan itu kita panggil dia sebagai sudut. Right. So, yang ketiga, bucu. Yang ketiga ialah sudut. Okey, so yang ketiga ialah bucu. Okey, bucu ni kat sini. 1, 2, 3, 4. Ini ialah bucu. Yang tadi ni sudut. Yang ni bucu. Sisi yang ni garisan panjang kat sini, dekat sini dan dekat sini. So, kita tengok kat sini sisi bagi segi 4 tempat ada berapa? 1, 2, 3, 4. Okey. Bucu 1, 2, 3, 4. Yang tajam tu, okey, yang tajam 1, 2, 3, 4 ada 4. Sudut, okey, ruang di antara dua garisan, okey, 1, 2, 3, 4. So, sisi 4, bucu 4, sudut 4. So, senangnya ialah macam ni. Okay. Bilangan sisi akan sama dengan bilangan bucu dan bilangan sudut pun sama dengan bilangan yang atas ni. Sisi sama dengan bucu, bucu sama dengan sudut. So, kalau sini 4, semua 4. Anda kata kalau segitiga, kita tengok segitiga. Okay. So, segitiga, sengit sikit tak apalah. Alright, so segitiga kita tengok berapa sisi yang ada. 1, 2 dan 3. Okey, 3 sisi. Alright, so cikgu pergi yang kedua. Cikgu ambil bucu dulu. 1, bucu yang tajam 2, 3. So, bucu dia ada 3. Yang terakhir ialah okay, cikgu guna warna merah supaya nampak sikit. Sudut ialah ruang di antara dua garisan. So, ini ruang di antara dua garisan. 1, 2 dan 3. So, sama. Right, so dia punya sudut dia 3. So, maksudnya kat sini, apabila bilangan sisinya 3, automatik bilangan bucunya pun 3 dan bilangan sudutnya pun 3. Okey. So, kita dah kenal dah sisi, bucu dan sudut. Sekarang ni cikgu nak kita belajar dalam sikit bagi tajuk sudut. Sebab sudut ni dia ada beberapa jenis. So, nanti kita tengok. Okey. Dia punya ni tak kuat. Okey. So, sudut Sudut. Okey, cikgu kata sudut ada beberapa jenis, betul tak tadi? So, sudut ni dia ada 3. Alright. So, yang pertama ialah sudut tegak. Okey. Yang kedua ialah sudut tirus. Okey. Dan yang ketiga ialah sudut cakah. Pelik kan nama dia? Tirus cakah. Cakah ni macam jarang nak dengar. Tapi ada. Jarang dengar tapi dia memang wujud. So, okey. Cikgu tunjukkan bentuk dulu So, cikgu lukis bentuk segitiga kat sini. Dengan bentuk segi 4. Okey. Okey. So, kita pergi sudut tegak. Okey, bila sudut tegak maksudnya 90 darjah. Ataupun memang kalau kamu belajar lebih dalam lagi dia tulis 90 darjah. Okey. Kalau bahasa mudah dia, apabila satu garisan lurus dia menyentuh satu garisan lurus yang lain. Okey. So, macam ni.
Okey, garisan yang atas ni yang menegak ni dia akan menyentuh satu garisan memanjang yang juga menegak, yang juga straight. Okey. So ruang di antara tu kita akan panggil dia sebagai sudut tegak. Okey. So, sudut tirus ialah sudut yang lebih kecil daripada sudut tegak. Okey. Sudut tegak macam ni So, bila dia kurang, maksudnya dia lebih kecil, itu kita panggil sudut tirus. So, kat mana sudut tirus? Okey, sudut tirus ni adalah contohnya kat sini, dan kat sini. Okey? Maksudnya bila sudut tegak ialah 90 darjah, sudut tirus mesti kurang daripada 90 darjah. Mungkin dia 60, mungkin 70, mungkin 80, mungkin 89. So bila dia kurang, kita akan panggil dia sebagai sudut tirus. Okey. Macam mana pula dengan sudut cakah? Alright. So cikgu lukis lagi satu segi tiga. Okey. So segitiga macam ni. Sudut yang kat sini, sudut yang kat sini dia lebih besar. Kalau kita tengok saiz dia lebih besar daripada sudut tegak kan. So bila dia lebih besar, kita panggil dia sebagai sudut cakah. Okey, dia lebih besar daripada sudut tegak. Okey, kalau kita tengok bentuk dia pun kita dah tahu dia lebih. Okey, dia lebih daripada sudut tegak. Sebab apa? Sudut tegak dia macam ni. Dia boleh jadi macam ni. So bila dia dah lebih, kita akan panggil dia sebagai sudut cakah. So apa yang berlaku kepada dua lagi ni? Dua sudut lagi. So sudut ni kita panggil dia sebagai sudut tirus, dan sini pun kita panggil dia sebagai sudut tirus. Okey, sini sudut tirus, kat sini pun sudut tirus. Ingat, sudut tirus ni dia kecil. Dia kecil daripada sudut tegak. Sudut cakah dia lebih besar daripada sudut tegak. Alright? Okey. So, yang ni mudah je. Cikgu padam dulu. Sekejap So, okey. Tadi kita dah kenal sisi, bucu, sudut, lepas tu jenis-jenis sudut. So sekarang ni cikgu nak tunjuk kamu beberapa jenis segitiga yang kita akan jumpa lah. Okey. So yang pertama sekali yang macam ni Okey, yang kedua dia macam ni. Macam ni tangan cikgu tak lurus, so susah sikit. Okey. Okey. Dan yang keempat, cikgu lukis kat sini lah. Sorry lah kalau saya ingat tu. Okey, kamu bayangkanlah ni garisan yang lurus. Okey, susah sikit lah nak buat garisan lurus kalau tak ada pembaris ni kan. Okey. So, dekat sini dia ada 4 jenis segitiga. Okey, so kita akan pergi satu-satu lah. Alright. So, dekat sini nama dia segitiga sama sisi. Okey. Segitiga sama sisi. Okey, kenapa nama dia segitiga sama sisi? Sebab panjang bagi setiap sisi dia ialah sama.
Okey, dalam soalan ada kalanya dia tulis, contohnya dia tulis macam ni, PQR. PQR ialah segitiga sama sisi. So bila dia kata segitiga sama sisi, kita tahu panjang setiap sisi dia ialah sama. Okey. Ada lagi satu cara ataupun bentuk soalan dia tak tulis tau segitiga sama sisi, tapi dia buat macam ni. Okay. So bila dia ada satu garisan, sini pun dia ada satu garisan kat tengah, kat sini pun dia ada satu garisan kat tengah, means that itu ialah segitiga sama sisi. Okay. So ini segitiga sama sisi. Okay, kita tengok yang kedua. Okay, yang kedua, tengok apa yang sama. Apa yang sama dekat sini dengan dekat sini kan? Panjang dia yang sini dengan yang sini sama kan? Yang sini tak sama kan? So bila kaki dia sama, hanya dua sisi yang sama, kita akan panggil dia segi tiga sama kaki. Okey? Kaki belah sini sama dengan kaki belah sini, tapi dia punya base, dia punya tapak tak sama. So bila kaki dia yang sama, kita akan panggil dia segitiga sama kaki. Okey. Cara kedua, kalau dia tak tulis, kita nak kenal pasti dia adakah dia segitiga sama kaki, dia akan buat macam ni. Okey, dia hanya tanda pada garisan pertama dan garisan kedua. Yang bawah ni dia tak tanda. So, kita tahulah ini ialah segitiga sama kaki. Alright. So, yang ini ialah segi tiga bersudut tegak. Ya, kalau kita tengok pun kita dah tahu dah garisan ni memang garisan tegak. So, bila garisan tegak, kita akan panggil dia sebagai segitiga bersudut tegak. Kat mana sudutnya tu? Okey, sudut dia ialah dekat sini. Kat sini yang tegak kan? Kat sini tak tegak. Okey, kat sini pun tak tegak. Kat sini ialah sudut tirus, dekat sini pun sudut tirus. So, dekat sini ialah sudut tegak. Alright. Yang keempat, yang ni jarang-jarang jumpa tapi ada. Alright. So, dekat sini kita panggil je segitiga tak sama kaki, ataupun nama lain dia segitiga segitiga tak sama kaki, ataupun nama kedua dia segitiga tak sama sisi. Okey, kenapa tak sama kaki? Sebab memang tak sama pun. Sisi belah sini tak sama dengan sisi belah sini panjang dia. Yang sini pun tak sama kan? Yang ni paling pendek, yang ni panjang sikit, yang ni paling panjang. So bila ada tiga panjang yang berbeza, kita akan panggil dia sebagai segitiga tak sama kaki ataupun segitiga tak sama sisi. Okey, cuba kita tengok kat sini. Okey, cuba tunjuk kat cikgu ataupun cuba tengok. Bagi tahu kat cikgu. Yang mana satu sudut cakah? Okey, yang mana satu antara yang cikgu tunjuklah A, B, C. Okey. Cuba bagi tahu cikgu. A, B, C, yang mana satu ialah sudut cakah? Yang mana satu sudut cakah? Okey, ingat lagi sudut cakah tu ialah apabila sudut itu melebihi daripada 90. Okey? Apabila melebihi daripada sudut tegak. So sudut tegak ni macam ni kan? So which one of this picture is the sudut cakah? Campur-campur bahasa. Okey. Yang mana satu sudut cakah? Yang A ke, yang B ke, yang C? Rasa-rasa yang mana? Okey. So sebenarnya sudut cakah bagi segitiga tak sama kaki ialah pada sudut B ni. Pada garisan B ni. Okey. Pada bahagian ni. Sebab dia melebihi daripada saiz sudut tegak. Okey. Semudah je sebenarnya. Cuma kamu kena ingat bila dia buat satu garisan, semua ada satu garisan, ini kita panggil dia sama sisi. Okey. Sebab sisi dia sama. Bila dia buat garis bagi hanya dua garisan ataupun dua sisi, kita panggil dia sebagai segitiga sama kaki. Okey. So bila dia ada satu garisan tegak, okey, yang bersambung dengan satu garisan mendatar ni, kita akan panggil dia sebagai segitiga bersudut tegak. So yang keempat macam ni lah. Bila dia ada
panjang yang berbeza, okey? Sisi dia mempunyai panjang berbeza, kita akan panggil dia sebagai segitiga tak sama kaki. Mudah je kan? Okey. So ini adalah asas bagi tajuk ruang. Okey? Okey, cikgu padam dulu. Kita nak masuk segi empat pula lepas ni. Alright. So yang ni kita buat laju je. Sebab kita ada benda lebih penting lepas ni kita nak buat. So jom kita kenal segi empat yang ada. Cikgu suka guna PQRS, tak tahu kenapa. Tapi biasanya memang soalan pun dia selalu letak PQRS. Okey. So, tengok dekat sini apa yang berbeza. Okey. Panjang bagi garisan mendata RS sama tak dengan garisan QS ataupun PR? Tak sama kan? So, bila tak sama, kita akan panggil dia segi empat tepat. Okey. So panjang RS akan sama dengan PQ. Okey, panjang belah RS ni dia akan sama dengan garisan yang setentang dengan dia. Okey, garisan yang selari dengan dia. Okey, lepas ni kita akan belajar apa itu garis selari dengan garis serenjang. So RS dia akan sama panjang dengan PQ. Okey. So, nak tahu macam mana PR? Okay, PR dia akan sama dengan QS. Okay. So, itu ialah segi empat tepat. Okay. Bentuk kedua ialah segi empat sama. Sebab apa sama? Okay. Cik tulis dulu nama dia. Okay, kenapa nama dia segi empat sama? Okay. Sebab panjang bagi setiap sisi dia sama. Okay. Ada soalan dia tulis A, B, C, D ialah segi empat sama. Means dia punya panjang dia samalah. Okay. Walaupun dia tak tulis, dia tak buat garis macam ni. Okay. Ada soalan dia tak tulis pun segi empat sama. Tapi kita dapat tahu, kita dapat kenal pasti melalui garisan yang dia lukis kat sini. Okay. So bila ada 1, 2, 3, 4 yang sama, means that itu ialah segi empat sama. Alright, so senang je. Segi empat tepat, panjang yang berbeza. Okay, panjang dan lebar dia berbeza, saiz dia. Segi empat sama, semua sisinya mempunyai panjang yang sama. Alright, so yang ni kita hanya nak kenal jenis-jenis panjang yang jenis-jenis segi empat yang ada. So, okay. So, sekarang ni kita akan terus masuk garis selari dan garis serenjang. Okay. Garis selari dan garis serenjang. Okay. Alright. So, memang tahun 4 ni kamu akan belajarlah garis selari apa, garis serenjang tu apa. Okey. So, garis selari ni ialah garis lurus yang sentiasa sama jarak antara satu sama lain. Okey. Garis selari ni dia tidak akan bertembung antara satu sama lain. Alright. So, cikgu tunjuk kat sini Okey. Dia ada garis A dan garis B kan? Okay. So, dia ada garis A dan garis B. Okay. Maksud garis selari tadi ialah garis lurus. Adakah A garis lurus? Ya. Okay. A ialah garis lurus. Adakah B garis lurus? Ya. B ialah garis lurus. Okay. Adakah jarak di antara kedua-dua ni sama? Ya. Okey, garisan ni sentiasa sama jarak dia, tak pernah nak bengkok, okey? Tak pernah tiba-tiba dekat sini, contohlah jarak kat sini 3 cm, dia tak akan jadi tiba-tiba kat sini 2 cm, dia takkan. Okey, so bila dia sengit, bila dia bengkok, dia bukan garis selari. Okey. So, lagi satu.
garis selari dia tidak akan bertembung antara satu sama lain. Okey, A dengan B ni dia tidak akan bertembung antara satu sama lain. Contoh apa Contoh ni whiteboard ni. Okey, garis atas ni, okey, daripada hujung sini ke hujung sana, dia tidak akan bertembung dengan garis whiteboard yang bawah ni. Okey, dia tidak akan bertembung antara satu sama lain. Okey, contoh lain. Okey, contoh lain ni pembaris ni. Okey, pembaris, nampak pembaris ni? Okey, garis yang atas ni dia tidak akan pernah bertembung, dia tidak akan bertemu dengan garis bawah ni. Okey. So bila dia tidak akan bertemu, dia tidak akan bertembung, so kita panggil dia sebagai garis selari. Alright. So kita pergi garis serenjang pula. So garis serenjang ni macam mana? Garis serenjang ialah apabila dua garis yang bertembung dan bersilang, okey, antara satu sama lain. Okey, macam mana? Cuba tengok kat sini. Okey, satu garis mendatar, okey, kita ada satu garis mendatar, kita panggil dia A lah. Okey, garis B. Syarat dia mesti bertembung kan? Ya, dia bertembung macam ni. Kat sini dia bertembung. Okey, dia bertembung kat sini. So ini ialah garis B. So bila garis A bertembung dengan garis B, dia bersilang dekat sini, okey, dengan sudut tegak kat sini. So ini kita panggil dia sebagai garis serenjang. Okey. So mudah je sebenarnya. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan satu bentuk, kita akan buat sama-sama. Yang mana satu garis serenjang dan yang mana satu garis selari. Okey. Nak mudahnya kita buat garis bentuk segi empat tepat lah ya. Okey. Okey, cikgu nak sambung E, F, G, H. F, G, H. Okey. Dia ada satu segi empat tepat dan dia ada setiap bucu dia ada nama lah E, F, G, H. Okey. Sekarang ni soalan dia tanya macam ni. Okey. Garis, okey, nyatakan okey. So sekarang ni soalan dia kata apa? Nyatakan garis selari. So kita gariskan dulu. Okey, garis selari. Okey, bagi apa? EF. Okey, ingat garis selari dia tidak akan pernah bertembung, okey? Dia akan ikut je. Okey. Dan jarak dia sama. Okey, garis selari bagi EF. Okey, kita cari dulu mana EF. Okey, EF adalah garis ini. Garis ini. Okey, ni garis EF. Alright. So, mana garis selari bagi EF? Kita tengok yang mana garis yang tidak bertembung dan dia akan mempunyai jarak yang sama. Yang mana satu? EG, FH ataupun GH. Okey. So, rasa-rasanya mana? Okey. Garis selari bagi EF ialah ini. Garis GH. Okey. So jawapannya ialah GH. Alright, sebab dia tidak akan bertembung. Sampai bila-bila pun dia tidak akan bersilang. Okey, nombor 2. Bagi EF jugalah. Okey. So sekarang ni cikgu ubah sikit soalan dia. Nyatakan garis serenjang. Okey, gariskan dulu. Right. So garis serenjang bagi mana? Bagi garisan mana? Bagi garisan EF juga. Okey, so kena ingat, garis serenjang ialah garis yang bertembung ataupun garis yang bersilang dengan garisan EF. Okey, so kita dah kenal pasti kan? So cek padam jap. Ni. Okey, supaya tidak tertukar lah nanti. Okey. So garis EF kita dah tahu dah kat atas ni kan? Right. So EF kat sini. So mana garisan yang bertembung dengan garisan EF? Okey. So garisan yang bertembung yang akan bertemu ialah garisan ni.
Ya, garisan ni GH. Dan ada lagi satu iaitu garisan FH. Sebab dia bertembung pada bucu E dan bucu F. So jawapannya ada dua lah. Jawapannya akan jadi garisan EG dan garisan FH. Okay. So bila dia bertembung, dia akan membentuk sudut tegak. Okay, dia akan membentuk sudut tegak. Okay, so kita dah settle untuk garis selari dan serenjang. Okay, lepas ni kita akan masuk part yang lebih menarik. Okay, so sekejap Cik padam sekejap. Okay. Okay, so kita dah settle dah yang depan-depan tadi tu. Okay, time ni, sekarang ni kita nak masuk tajuk yang lebih kalau tahun 4 dia lebih mencabar lah kot, sebab kamu baru nak kenal apa itu perimeter. Dan kalau sempat kita akan masuk luas. Kalau tak sempat luas, kita akan sambung pada minggu hadapan. Alright. So sekarang ni cikgu akan terangkan tajuk perimeter. Perimeter. Okey, apa itu perimeter? Pernah dengar tak perimeter? Meter kita pernah dengar dalam tajuk panjang, betul tak? Tapi untuk hari ni dia ada tambahan peri kat depan. So, perimeter ni ialah yang mudah nak fahamnya ialah keliling. Nama lain dia bagi perimeter ialah keliling. Okey. Ada yang kata ukur lilit, ada yang kata keliling. Okey. Maksudnya macam ni. Okey, contohlah kita kata ada satu bentuk macam ni. Cikgu guna segi 4 tepat lagi lah. Okey. Segi 4 tepat ni, macam mana kita nak tahu ukur keliling dia? Panjang bagi keliling ni, ialah macam mana kita nak tahu? Ialah bila kita tambah, panjang daripada sini ke sini, sambung ke sini dan akhirnya ke sini. Okey. So, sekejap cikgu lukis yang cantik sikit. Okay, sekejap. Okey. Okey. So sekarang ni so selain nama perimeter, keliling, maksudnya juga kalau lebih nak faham, perimeter ni ialah hasil tambah, hasil tambah panjang semua sisi. Mana sisi yang ada bagi segi 4 sama ni? Sisi AB, sisi BD, sisi DC dan sisi CA. So, bila kita tambah ke semua ni, barulah kita dapat perimeter bagi segi 4 sama. Okey. So, contohlah cikgu letak kat sini 4 cm. Okey. Okey. Semacam ni. Okey, 4 cm kat sini je kan? Dia bagi tahu dekat sini AB ni ialah 4 cm. Okey, so macam mana kita nak tahu perimeter bagi rajah ABCD ni? Okey. So, cara nak tahu, kita kan dah belajar tadi segi 4 sama. Okey, segi 4 sama akan mempunyai panjang yang sama bagi setiap sisi. Okey, walaupun dia tak bagi tahu panjang bagi semua sisi dekat sini, tapi ada clue apa? Ni clue dia. Okey, cikgu guna warna merah supaya nampak sikit. Ni clue dia ni. Okey, ni ialah clue bagi soalan ni. Okey. So bila dia buat garisan satu kat sini, satu kat sini, satu dekat sini, satu dekat sini, maksudnya sisi bagi kesemua ni ialah 4 cm. So kita tulis dulu 4 cm, 4 cm, 4 cm. So, ingat balik, perimeter ialah hasil tambah. So, kamu nak tahu perimeter keseluruhan, kamu hanya tambah. Okey.
So cikgu tulis dulu dalam bentuk perkataan. AB kita tambah dengan BD, kita tambah dengan C, DC tambah dengan CA. Okay. So 4cm tambah 4cm tambah 4cm tambah dengan 4cm. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Right. So bila kita tambah semua dia akan jadi 16cm. Okay. Cara pertama kamu tambah kan. Okay. Cara kedua yang lebih mudah sebabkan sisi dia sama. Okay, ini cara pertama Cara kedua ialah kamu hanya darabkan 4cm, darabkan dengan berapa sisi yang ada. So dia akan dapat 16cm. Okey. Cara kedua kamu boleh darab bila sisi dia sama. Okey, bila sisi dia tak sama, kamu tak boleh darab, right? Okey. Jadi kita akan dapat jawapan dia 16cm. Right, 16cm kat semua perimeter keseluruhan gambar rajah ini. Okey, kita tengok soalan-soalan yang kita boleh buat sama-sama. Cikgu padam sekejap ni. Okey. Okey. Tadi cikgu lukis segi 4 sama. So sekarang ni cikgu nak tukar. Saya ingat sikit. Okey. Alright. So sekarang ni dia kata dia ada ni sikit lah ayat dekat bawah ni. Okay. So dekat sini cikgu letak berapa cm Okay, unit lupa cikgu nak cakap tadi. Unit kita mesti letak lah. Kalau sini cm, nanti jawapan pun kena ada cm tu. Okay, sekarang ni kita baca dulu. Rajah di atas ialah segi 4 tepat. Hitung perimeter keseluruhan rajah. Okey. Ingat balik, perimeter ialah hasil tambah keseluruhan sisi. Okey, sekarang ni kita tahu FG 10 cm, okey. EG 6 cm. So macam mana kat sini dia tak bagi maklumat kan? So, tengok kat sini. Garis FG ialah garis selari dengan DE. So bila dia selari, okey, bagi satu bentuk segi 4 tepat, so ukuran dia sama. Okey, ukuran dia sama dengan yang setentang dengan dia. So dekat sini EG dia akan sama dengan setentang dengan dia, iaitu DF. Okey. So kita dah tahu semua. Kita dah tahu semua sisi kan? So bila kita dah tahu semua sisi, barulah kita boleh kira. Okey, kita kira dia punya perimeter. So kita ambil ni dulu. Kita start dari sini 10 cm. Okey. Tambah dengan kat sini 6 cm. Lagi kat sini 10 cm. Last sekali kat sini 6 cm. So bila kita tambah semua, dia akan dapat 32 cm. Okey, ni cara pertama kita tambah. Okey, cara kedua kamu boleh macam ni. 10 cm kamu darabkan dengan 2. Darab dengan 2, kamu akan dapat 20 kan? So 20 ni ialah hasil tambah DE dan FG. Okey. 6 cm sebab dia ada dua sisi yang sama, so kamu darab dengan 2. So, yang ni kamu dah darabkan dengan 2, yang ni kamu dah darabkan dengan 2. So, kita total lah, kita tambah. Okey, kita tambah kedua-dua ni. 20 cm tambah dengan 12.
So jawapan dia akan jadi 32 cm. So tengok kat sini, sama tak? Sama je, cuma cara yang lebih cara yang ada orang kata cara ni lebih mudah. Okey, so kamu gunalah cara mana cara yang kamu rasa lebih mudah. Okey, pastikan kita tidak tertinggal satu sisi pun, okey, semasa kita kira tu. Okey. So ini ialah cara untuk kita kira perimeter. Okey. So kita tengok lagi beberapa soalan yang kita boleh buat sama-sama. Okey, tadi kita dah buat segi 4 sama dan segi 4 tepat, betul tak? So sekarang ni cikgu nak tukar sikit bentuk dia. Okey, kita tukar kepada bentuk yang kita dah belajar tadi. Bentuk apa kita dah belajar tadi? Segitiga kan? Alright. So cikgu lukis bentuk segitiga dekat sini. Okey. So tengok kat sini, ni bentuk segitiga apa? Kita dah belajar tadi jenis-jenis segitiga. So, ini ialah segitiga bersudut tegak. Right? So, kat sini cikgu tulis apa K L M. Okay. So, dia kata apa kat sini? Okay. Okay. So, maklumat yang kita kena letak ialah okay, panjang kat sini 8 cm, sini 6 cm, sini 10 cm. Okay. So, kita tengok maklumat semua dah ada. Kita tengok soalan dia kata hitung perimeter. Okay. So, ingat perimeter ialah hasil tambah ke semua sisi. So, senang je, kita just tambah je. Right. So, kita ambil dari sini dulu KM 10 cm. Okey, tambah dengan ML 8 cm, LK 6 cm. So kita guna macam ni, cara macam ni. So kita akan dapat 24 cm. Okey, untuk yang ni kamu tak boleh lah nak guna cara darab tadi kan, sebab sisi dia yang semua sisi dia tak sama panjang dia. Okey, so bila tak sama panjang, kamu tak boleh darab. Okey, kamu hanya perlu tambah. Okey. Okey. Untuk soalan seterusnya ni, cikgu akan buat gabungan bentuk. So, yang ni dia lebih complicated sikit lah. Tapi insya-Allah cikgu percaya bila kita selalu praktis, kita boleh buat. Okey. Percaya pada diri sendiri, kita boleh. Macam tu. So, cikgu lukis dulu. Okey. Okey, yang ni maklumat dia banyak sikit So, cikgu tulis sekejap. Okey, so cikgu salin soalan ni sikit.
Okey. So, cikgu dah siap dah salin. So, jom kita baca sama-sama. Dia kata rajah di atas ialah gabungan bentuk yang terdiri daripada sebuah segi empat sama PQRS. Okey. So, kita gariskan dulu segi empat sama PQRS. Dan segitiga bersudut tegak NST. PST ialah garis lurus. Okey, PST ialah garis lurus. Hitung perimeter bentuk gabungan di atas. Okey, kehendak soalan ialah perimeter. Okey. So, P, mana P? PQRS ialah segi empat sama. Maksudnya sisi bagi setiap yang ada ni, PQ sama dengan PQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan PS. Okay, so bila sama kita buat tanda macam ni lah. Okay, so maksudnya kat sini semua sisi mempunyai 14 cm panjang dia. Okay, 14 cm. Alright. Dan segitiga bersudut tegak NST. So bila bersudut tegak kat sini lah sudut dia. Okay, PST ialah garis lurus. Okey, kehendak soalan ni ialah perimeter. So, kita tengok sekarang ni. Kita dah dapat ke belum panjang bagi keseluruhan rajah? Okey, PQ dah ada. QR ada. Okey, RN ada. NT ada. PST keseluruhan sekali lah. Tak perlulah kita nak kira asing-asing sebab kita kena kira ukur keliling kan. Okey. Cikgu nak bagi tahu, okey, bila ada gabungan bentuk macam ni, kita hanya ambil kira bagi panjang bahagian luar. Okey. So, contoh kat sini. Panjang ni. Okey, panjang daripada sini ke sini kita tak akan ambil kira. Kita tidak akan kira kerana perimeter ialah ukur keliling. So, bila ukur keliling, kita hanya ambil kira bahagian luar. Means that, daripada sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini dan dia bertembung balik ke sini. So, ini ialah yang kita akan kira nantilah. So, okay, kita dah check tadi, kita dah dapat semua dia punya sisi. Barulah kita mula kira perimeter dia. Right. So, jom sama-sama dengan cikgu kita akan start daripada sini dulu ya. Daripada sini ya. So, bila start di sini dia akan berakhir dekat sini juga. So, PQ ialah 14 cm. Okey. Q ke R 14 cm. Okey, kat sini hanya kat sini je. R ke N saja. Yang bawah ni tak kira sebab ini ialah ukuran bahagian dalam. So, R ke N ialah 8 cm. N ke T 10. So, dekat sini T ke P terus T ke P ialah 22 cm. So, dah dapat semua. Tambahlah macam biasa. Dapat 10. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, perimeter bagi keseluruhan rajah ini ialah 68 cm. Okey. So, kena ingat balik bila ada gabungan bentuk, okey, bila ada gabungan bentuk kita hanya kira bagi panjang ataupun sisi bahagian luar, okey. So, bila sisi bahagian dalam contoh macam ni N ke S ni, kita tak akan kira tau. Okey, kita tak akan kira sebab perimeter ialah ukur bahagian luar. Okey, kita akan kira bahagian luar sahaja. Okey. Mana lagi sekejap Okey. So, cikgu sambung sikit. Soalan ni kita guna rajah yang sama lah ya. Sambung sikit.
Alright. So, sekejap cikgu salin sikit. Okey. So, jom kita tengok soalan kedua. Perimeter segi empat sama PQRS adalah kurang 12 cm daripada perimeter gabungan bentuk. Buktikan. Okey. So, sekarang ni dia kata perimeter segi empat sama. Yang ni lah PQRS. Dia kata kurang 12 cm daripada, okey, sekejap. Kurang 12 cm daripada perimeter keseluruhan. Okey. Buktikan. Okey. So ni soalan kebat sikit lah. Buktikan. Maksudnya dia dah bagi satu jawapan kat kita. Cuma dia nak kita buktikan sama ada betul tak perimeter PQRS ni ialah kurang 12 cm. Ataupun mungkin ada nilai yang lain. Okey. So kita kena kira dulu. So, sebelum kita kira, kita kena tahu dululah berapa perimeter bentuk gabungan ni. So, kita dah kira tadi kan, 68. Okey. Okey, perimeter gabungan ni 68 cm. Kan? Alright. So, macam mana kita nak buktikan, macam mana kita nak tahu betul ke tak kenyataan yang dia berikan tu. So kita kena kira dululah perimeter bagi PQRS saja. So kalau tak nak bagi confuse, cikgu padamlah yang ni supaya kamu tak adalah confuse dengan bentuk yang lagi satu tu. Okey. Ini pun cikgu padam. Okey. Okey. So tadi soalan bagi tahu PQRS ialah segi empat sama. Dan dia bagi tahu dekat sini 14 cm kan. So bila 14 cm, satu sisi, semua sisi ialah 14 cm. So kita kira dulu perimeter bagi segi empat sama ni. 14 cm tambah 14 cm. Okey. Tambah 14 cm. Tambah 14 cm. 8. Okay. So, perimeter bagi PQRS ialah 56. Ini cara tambah. Okay. Cara kedua ialah kamu hanya darab dengan 4 sebab semua sisi sama. Okay. So, jawapannya sama. Sini 56 cm, sini 56 cm. Cuma cara yang berbeza. Okay. Sekarang ni kita dah tahu perimeter bagi PQRS ialah 56 cm. Okey. So tadi perimeter yang kita kira untuk gabungan berapa cm? Ni kan cikgu dah tulis kat sini 68. So kita nak buktikan sama ada betul ke tak kenyataan yang perimeter PQRS ialah kurang 12 cm. So kita tolak. Okey, yang keseluruhan 68 cm kita tolak dengan 56. So, tolak macam biasa. Okey. So, kita dapat 12 cm kan? Bila kita tolak perimeter gabungan, kita tolak dengan perimeter PQRS saja, dia akan dapat 12 cm. Maksudnya, kenyataan yang diberikan itu ialah tepat. Jadi, kalau keluar soalan macam ni, kamu tulislah. Maka,
PQRS ialah kurang 12 cm daripada perimeter gabungan bentuk. Macam tu je. Tapi soalan ni jarang keluar, cuma cikgu nak bagi kamu biasakanlah sikit dengan soalan-soalan yang memerlukan kita berfikir dengan lebih kritikal, macam tu. So untuk minggu ni kita settle perimeter dulu. Untuk minggu depan, okay, cikgu akan teruskan juga tajuk ruang, tapi kita akan masuk subtopik luas dan isi padu. So cikgu harap kamu dapat manfaat daripada video yang cikgu kongsikan pada petang ini. Dan insya-Allah kita akan jumpa lagi pada hari Rabu minggu hadapan. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.